A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Adlan bin Badrin di 182-10716. Okey, hari ini saya akan menerangkan tugasan akhir, iaitu Arab Qurani yang menggantikan peperiksaan akhir lah. Mana kami diberikan tugas untuk mengikrabkan ayat-ayat Quran yang diberilah, di mana kami membahagikan tugasan masing-masing lah. Mana ayat yang saya dapat, yang saya dah bahagi dengan kumpulan saya, iaitu saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Mana yang maksud saya bacakan ya. Dan tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya, dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepadanya kitab ataupun suratan amalnya yang akan didapatinya terbuka untuk tatapnya. Lalu kami perintahkan kepadanya, bacalah kitab suratan amalmu, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang segala yang telah engkau lakukan. Sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk, iaitu menurut panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah penunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, maka sungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya saja. Dan tiadalah kami mengazabkan sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang Rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. Okey, itu daripada ayat Al-Quran ya. Okey, kita pergi ke ayat yang pertama, iaitu yang saya dah i'rabkan. Mana kita mula daripada isim lah. Kita ambil insanin, iaitu bermaksud manusia, iaitu ianya menunjukkan sifat isim nakirah, iaitu yang tanwin lah. Yang keduanya ialah saya pergi kepada fi'il pula, iaitu alzamnahu. Alzamnahu ni ialah fi'il madhi, pelakunya iaitu nahnu, di mana ia menunjukkan ianya ialah fi'il sahih salim, mana sahih salim ni ialah fi'il yang bersih daripada huruf-huruf ilhalah, alif waw ya, iaitu huruf asal dia lam, zai, mim, lazim. Mana ianya menunjukkan ianya fi'il mazid sulasi biharfi wahid, iaitu fi'il yang ada tambahan daripada 3 huruf, iaitu satu bertambahan dengan satu huruf lah. Mana ambil wazan af'ala yaf'ilu, iaitu alzama yuzimu, di mana mauzun dia kita tahu alzamnahu, wazan dia af'alnahu. Mana kalau ikut kategori domir dia ialah domir baris muttasil fil fi'li bidun niswah. Okey, sebab apa bidun niswah ni? Ialah sebab dia ada pecahan daripada domir muttasil baris ni lah. Mana yang seterusnya ialah huruf di sini ialah fi, iaitu harful jar. Okey, yang seterusnya ialah kita pergi kepada
unukihi, mana unukihi ini membawa maksud leher-leher mereka, di mana unukihi ini membawa sifat isim ma'rifah, iaitu dhamair lah. Sebab apa dhamair? Sebabnya ada sambungan domair mutasil di akhirnya yang membawa pelakunya kepada huwa lah, iaitu hu, unuki. Okey, seterusnya untuk fi'il pula, iaitu kataan seterusnya ialah nuhriju. Mana nuhriju ni kami akan keluarkan lah. Kami akan keluarkan, iaitu ia membawa sifat fi'il madi, iaitu pelakunya ialah nahnu, iaitu nun pada awal kataan. Mana ianya ialah fi'il sahih salim yang bersih daripada huruf illah. Kharaja kataan asal dia, iaitu ianya juga fi'il mujarrad sulasi yang mengambil wazan fa'ala yaf'ulu, mana kharaja yahruju, dan mauzunnya kita ambil balik nahruju tadi, wazannya naf'alu. Dan ianya dalam kategori dhamir mustatir, iaitu selain daripada dhamir mutasil yang fil fi'li lah. Dan kita tengok sini huruf ialah huruf lam, iaitu ianya huruf ataf. Lam di sini bawa huruf jar. Okey, seterusnya kita ambil pada kataan di situ yang di bawah situ, iaitu yaumul qiyamah. Okey, yaumul qiyamah ni ialah isim ma'rifah di bawah tajuk al-idhafah ya, di mana di situ ada mudhaf ilaih yaumul qiyamah. Mana kita tahu sifat mudhaf ilaih di awal kataan yang pertama tak ada alif lam, kataan kedua tak ada alif lam. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada fi'il, iaitu yalqahu. Yalqahu ni daripada fi'il mudhari', iaitu pada wazan huwa, tasrif huwa, mana yalqahu ni membawa maksud suratan amal lah yang didapati terbuka. Mana ianya fi'il mu'tal naqis. Sebab apa fi'il mu'tal naqis? Kita ambil daripada perkataan asal dia, iaitu laki, iaitu lam, qaf, ya. Ianya ialah fi'il mujarrad sulasi, mana huruf asal dia 3 lah, tiada pertambahan langsung. Mana ambil wazan fa'ila yaf'ilu, iaitu laqi, yalqi. Mana mauzun dia kita ambil yalqahu, dan wazan dia yaf'alu. Yaf'aluhu. Mana dan jenis domir dia ialah domir baris muttasil ba'da fi'il. Sebab apa ba'da fi'il? Sebab ianya selepas fi'il lah. Okey, dalam ayat ni tinggal lagi 2, iaitu isim pada isim lah, iaitu ayat mansyuran, itu membawa maksud terbuka. Ianya ialah isim nakirah. Kita tengok situ tanda-tanda isim nakirah, iaitu ada tanwin yang membawa maksud umum lah, dan ianya ialah hal ismuz zahir, mana keadaan yang jelas lah, dia membawa maksud yang jelas. Yang kedua ialah kitaban, iaitu kitaban ni ialah isim nakirah, dan ianya boleh kita kaitkan dengan mufa'il, ada dalam tajuk mufa'il, iaitu mufa'il ni ialah
perkataan yang tegas, yang menegaskan sesuatu perkara ataupun perbuatan. Temu fa'il iaitu jenis yang dikategorikan dalam perkataan kitabah ni ialah maf'ul li ajli, iaitu kata yang ditegaskan lah dalam ayat. Okey. Seterusnya kita ambil ayat yang kedua, iaitu Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Mana kita mula daripada isim, iaitu kitabaka. Kitabaka ni ianya ialah isim ma'rifah yang di bawah tajuk dhamair, iaitu jenis dia ialah dhamir muttasil lah. Dhamir muttasil di bawah tasrif anta, iaitu ka. Mana kita tahu daripada tasrif huwa sampailah nahnu ada ha, huma, hum, hi, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, nan. Okey. Yang kedua ialah kita tengok pada fi'il, iaitu Iqra', mana ianya adalah fi'il amar di bawah tasrif anta, iaitu ianya ialah fi'il sahih mahmuz, iaitu fi'il sahih mahmuz ni ialah terdapat huruf hamzah di dalam kataan asal dia, iaitu kataan hamzah dia, asal dia iaitu qaf, ra, hamzah. Alif hamzah tu lah di atas. Ianya dalam kategori fi'il mujarrad sulasi lah, mana perkataan asalnya ada 3 saja di bawah tasrif fa'ala, yaf'alu, qara'a, yaqra'u. Okey, di mana mauzun dia kita ambil balik Iqra' dan wazan dia ialah if'al. Okey, mana ianya dalam kategori dhamir mustatir. Okey, seterusnya ialah huruf, iaitu huruf di sini ba. Ba kita dalam kataan binafsika, iaitu dengan diri mereka sendiri, iaitu ba di sini ialah huruful jar. Okey, kita sambung balik pada isim tadi, iaitu pada perkataan nafsika. Okey, nafsika kita sambung balik, ianya adalah isim majrur. Sebab apa isim majrur? Sebab sebelum dia ada huruf jar. So huruf jar ni alamat dia pada selepas dalam perkataan yang ada huruf jar ni mestilah kasrah, itu isim majrur lah. Dan ianya juga isim ma'rifah di bawah tajuk dhamair. Sebab apa tajuk dhamair? Sebabnya ianya dalam kategori dhamir muttasil di bawah tasrif anta. Okey, seterusnya kita pergi kepada fi'il lah, iaitu kafa. Kafa ni membawa maksud penghitung. Mana ianya ialah fi'il madhi huwa, dan ianya ialah fi'il mu'tal naqis. Fi'il mu'tal naqis ni ialah ada huruf illah di hujungnya. Contohnya ya tu lah yang di hujungnya. Selalunya memang kata ya di hujung naqis ataupun huruf illah yang lain lah. Dan ianya dalam kategori fi'il mujarrad sulasi. Huruf asal dia adalah 3 yang membawa tasrif fa'ala, yaf'ilu, mana kafa, yakfi, iaitu mauzun dia kita ambil balik kafa dan wazan dia fa'ala. Dan jenis domir dia domir mustatir. Di sini tak ada huruf lagi, sebab huruf memang sikit di sini ayat ni. Seterusnya isim al-yawm. Al-yawm ni ialah dalam kategori isim ma'rifah di bawah tajuk zorof lah, ismu zorof, mana dalam kategori zorof zaman, mana zorof dalam zorof waktu lah, mana sesuatu waktu. Al-yawm iaitu hari kan. Contoh macam zorof zaman lain, usbu', al-waktu dan lain-lain lagi lah. Dan zorof ni ada 2 bahagian, zorof makan, zorof zaman. Zorof makan ni ialah zorof tempat. Okey, tak apa. Yang kedua kita ambil perkataan hasiba. Hasiba ni membawa maksud
tentang dirimu, iaitu apa yang telah engkau lakukan, iaitu ianya ialah isim nakirah dan ianya ialah hal syibih jumlah. Hal syibih jumlah. Sebab apa hal syibih jumlah? Sebab sebelum tu ada huruf zorof dalam tu, iaitu ala. Tu ada syibih jumlah, mana bukan huruf zorof, iaitu huruf jar. Ada huruf jar. Sebab itulah dia dalam keadaan hal yang itu membawa maksud daripada kita ambil tadi binafsika, daripada diri sendirinya, menjadi penghitung terhadap diri sendiri tentang segala yang telah engkau lakukan. Dia menguatkan lagi ayat dia. Sebab tu ianya hal syibih jumlah, sebab sebelum dia ada huruf jar. Okey, seterusnya kita pergi kepada alaika. Sini baru kita jumpa huruf jar, iaitu kita ambil, iaitu ini adalah huruf jar, di mana huruf jar dalam kategori dhamir baris muttasil ba'dal huruf. Mana sebab apa dhamir muttasil? Sebabnya ianya adalah dalam tu di mana menggunakan tasrif antalah alaika. Kalau ala saja dia jadi huruf jar sajalah, tapi bila ada alaika, iaitu ke atas ke atas diri sendiri ya, alaika binafsik. Sebab tu dia jadi dhamir baris muttasil pada huruf. Okey, kita teruskan. Mana ayat yang seterusnya, iaitu man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita mula dengan isim dia, iaitu nafsihi, iaitu diri mereka sendirilah, iaitu isim ma'rifah yang di bawah tajuk dhamair lah. Jadi kita tahu iaitu ianya dalam jenis dhamir muttasil, iaitu pada tasrif walah. Okey. Yang kedua ialah kita pergi kepada fi'il, iaitu ihtada. Ianya jenis fi'il madi dalam tasrif wa, dan ianya jenis dalam fi'il mu'tannaqis, mana ada huruf illah di hujungnya, iaitu huruf asal dia ialah huda, iaitu huda, ha, dal, ya. Dan ianya ialah fi'il mujarrad sulasi, iaitu huruf asal dia ada 3 ya, tiada penambahan huruf yang lain. Mana pada tasrif fa'ala yaf'ilu, iaitu hada, yahdi, iaitu mauzun dia kita ambil balik ihtada, dan wazan yang mengikutinya ifta'ala. Dan ianya adalah dhamir mustatir, sebab ianya tasrif walah. Dan huruf jar di sini ialah huruf inna. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata seterusnya, iaitu rasulan, iaitu rasul seterusnya dalam ayat ni. Maksud dia itu ianya ialah isim ma'rifah, iaitu dalam jenis isim alam lah, iaitu kata nama khas lah yang dihaskan, iaitu para rasul. Tu je.
Dan kita terus kepada fi'il dia, iaitu yahtadi. Sama juga macam perkataan yang pertama, tapi yang ini dalam fi'il mudhari' tasrif wa lah, mana ianya ialah fi'il mu'tal nakis, sama, iaitu huruf illah di hujung, dan ianya fi'il mujarrad sulasi dan mengambil tasrif fa'ala yaf'ilu, iaitu hada yahdi, dan mauzun yahtadi itu ubah, samakan cari wazan dia yang sama, yafta'ilu, mana jenis domir dia lah domir mustatir. Dan huruf di sini kita jumpa ialah li, iaitu huruf jar. Dan seterusnya kita pergi kepada isim yang kedua. Kata isim yang kedua iaitu waziratun. Waziratun ni yang membawa maksud orang yang memikul, seorang yang memikul lah, iaitu ianya isim ma'rifah, isim alam, dan ianya membawa sifat mu'annas, iaitu perempuan sebab ada ta marbutah. Itu je. Seterusnya kita terus pada fi'il, iaitu perkataan dhalla, iaitu dhalla fi'il madi tasrif wa, iaitu ianya ialah fi'il sahih mudha'af sulasi, iaitu perkataan yang tiada huruf illah, iaitu bermaksud ada 3 perkataan, iaitu dhalla, iaitu dhad, lam, lam. Kalau kita pecahkan lah, kalau kita tak bubuh sabdu tu, iaitu ianya ialah fi'il mujarrad sulasi, iaitu 3 huruf asal je yang mengambil tasrif fa'ala yaf'ulu, iaitu dhalla yadullu, iaitu mauzun dia dhalla, wazan dia fa'ala, iaitu ianya dalam kategori domir mustatir lah. Dan kita pergi pada huruf, iaitu huruf di sini ialah min, iaitu ianya dalam kategori asma'ul istifham. Okey. Kotak seterusnya iaitu tadi isim. Kita ke fi'il terus, iaitu yadillu, iaitu fi'il mudhari' dalam tasrif wa, iaitu ianya dalam fi'il sahih mudha'af sulasi. Sama juga macam tadi, pecahan dia dhalla, iaitu dhad, lam, lam. Ini dalam fi'il mujarrad sulasi mengambil tasrif fa'ala yaf'ulu, iaitu dhalla yadullu, iaitu mauzun dia yadullu, iaitu wazan dia yaf'ulu, iaitu domir mustatir. Dan huruf di sini ialah fa, iaitu ianya adalah huruful atafah. Seterusnya kotak yang kedua sama juga, ada fi'il je, fi'il dengan huruf, iaitu taziru, iaitu fi'il mudhari' dalam tasrif anta. Ini ialah fi'il mu'tal ajwaf yang ada huruf illah di tengah, iaitu zara kalau kita ambil kata asal dia, zai, alif, ra, iaitu ianya dalam kategori fi'il mujarrad sulasi, iaitu huruf asal dia ada 3 je, mana fa'ala yaf'ilu, zara yaziru, iaitu mauzun dia taziru, wazan dia taf'ilu, iaitu dalam kategori domir mustatir. Seterusnya ialah huruf di mana alaiha, ke atasnya, iaitu ianya huruful jar, dan ianya ada juga dalam kategori domir baris muttasil ba'dal huruf, iaitu ada domir selepasnya huruf lah. Okey. Seterusnya ialah dapat huruf iaitu waw, huruf ataf lah. Yang seterusnya kita ambil dalam kotak fi'il, iaitu mu'azzibin,
iaitu ianya dalam fi'il mudhari' dalam tasrif anti. Maaf tak ada baris sebab keyboard memang tak ada baris bawah. Seterusnya ialah ianya dalam fi'il sahih mudha'af rubai lah, mana empat perkataan, iaitu perkataan yang berulang-ulang, iaitu azaba, iaitu azaba, ain, zal, ba, iaitu ianya dalam fi'il mazi sulasi biharfi wahid, mana ambil tasrif fa'ala yufa'ilu, iaitu azaba yu'azibu, iaitu mauzun dia mu'azzibina, mu'azzabina, wazan dia mufa'alina. Itu ianya dalam kategori dhamir baris muttasil fil fi'li biya ul mukhattab, iaitu dalam kategori dhamir baris lah muttasil, iaitu ya mukhattab. Dan seterusnya iaitu pada huruf, iaitu lam, lam alif, la, iaitu ianya adalah dalam kategori adawatun nafi, la nafi lah kita panggil. Okey, seterusnya ialah sama juga dalam kotak fi'il, iaitu nab'athu. Nab'athu ni yang membawa maksud menerangkan, iaitu fi'il mudhari' bawah tasrif nahnu, iaitu nun tu. Ianya dalam fi'il sahih salim, iaitu fi'il yang selamat lah, tak ada huruf illah, iaitu ba'atha, huruf asal dia ba, ain, sin, sa, bukan sin, sa, iaitu ianya ialah fi'il mujarrad sulasi, huruf asal dia 3 je, iaitu dalam tasrif fa'ala yaf'alu, ba'atha yab'athu, iaitu mauzun dia nab'athu dan wazan dia naf'alu. Okey, ianya dalam kategori dhamir mustatir. Okey, apa kita dapat di sini pada huruf ialah ma, iaitu ma ni dia ada manafi dengan manahi, ada juga ma istifham, tapi di sini kita dapat ma istifham lah, di mana dalam kataan ni ma ni menunjukkan kataan tanyaan, iaitu maka sesungguhnya. Dia bukan sebuah perintah larangan ke, bukan. Ianya memang ma istifham. Okey, semuanya dalam kotak al-huruf, iaitu hatta ni sehingga, iaitu huruf ataf lah. Lepas tu manih, iaitu man, membawa maksud barang sesiapa kan, iaitu ianya dalam kategori isim istifham. Dan kunna ni iaitu dia ada dua huruf, iaitu kana dengan nun kan, ni kaf ni huruf jar, dan ianya dalam kategori kait dengan dhamir baris muttasil ba'dal huruf, iaitu huruf nun tu, iaitu dalam tasrif al-nahnu ya, dalam kunna membawa maksud jamak lah. Okey, seterusnya kita sambung kepada kefahaman daripada ayat lah. Okey, di mana surah ini seluruhannya ialah surah Makkiyah ya, iaitu ayatnya daripada Makkiyah. Dan asbabun nuzul tak ada, tak silap saya, sebab saya cari memang kebanyakannya kisah mereka pun banyaknya asbabun nuzul daripada ayat yang terawal sampailah ke ayat 8 dan ayat 100 lebih ke sampai habis lah. Okey, yang seterusnya pengajaran apa yang saya dapat daripada ayat tersebut lah. Di mana yang pertama ialah segala yang berlaku, segala pun apa yang berlaku, tunggu masa saja untuk berlaku. Mana kalau apa-apa terjadi kepada kita pun, semua tu atas takdir Allah SWT, di mana Allah lah yang menentukan segalanya. Okey, yang kedua ialah
walaupun kita ni berfikiran, kita ni fikir yang kita ni bernasib buruk, tapi dan segala masalah yang kena pada kita ni memang tak kena lah, cuba tak kena. Tapi ianya bukanlah satu alasan untuk kita buat perkara buruk. Kita berfikiran negatif, tapi kita berfikiran negatif yang kita ni terkena nasib malang, tapi ianya bukanlah satu batu loncatan untuk kita boleh buat apa saja dengan perkara keburukan, sebab kita ni memang dah rasa memang tak kena langsung dengan perkara yang baik. Tak boleh, kita ubahlah benda tu. Okay, yang seterusnya ialah apabila seseorang itu mendapat hidayah dan menerima hidayah, maka orang itu akan buat baik lah. Kita ni bila kita dah berbuat baik kan, kita dapat hidayah, insyaAllah lah diberi hidayah oleh Allah, kita ni sedaya upaya untuk menjadi lebih baik lah daripada sebelumnya, dan kita akan buat perkara-perkara yang dapatkan faedah kepada diri kita. Okey, yang seterusnya ialah kalau kita buat apa-apa kesalahan pun tak boleh salahkan orang lain, sebab kesalahan yang berlaku tu atas tanggungjawab kita sendiri. Kita ambil contoh macam zaman kita kecil lah dulu kan, masa kita budak-budak, mestilah macam kita adik kita buat salah kan, mesti lah kalau ada satu kesalahan kita buat tu, mesti macam kita akan salahkan abang, kakak kita kan. Itu lah, tu tak boleh sebenarnya. Sebenarnya kita dah buat salah, kita bertanggungjawab atas kesalahan kita. Tak kisahlah apa sekalipun yang berlaku selepas tu, kita mengaku saja, tanggungjawab saja atas kesalahan kita. Okey, seterusnya cerita daripada ayat-ayat ni kan, yang saya terangkan daripada awal tadi, mana Allah menceritakan tentang Bani Israel lah, yang pada satu masa ni Bani Israel ni dia menjadi bangsa yang kuat pada masa tu, mana akhirnya yang bangsa ni yang terhina, yang menyimpang pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya surah ni, mana kita boleh cerita yang surah ni lah, yang berkaitan dengan ayat ni, boleh peringatan lah kepada umat Islam semua, mana umat Islam masa ni mengalami keruntuhan macam Bani Israel, mana Bani Israel ni dia memperlekehkan lah, selalu menanyakan apa yang perlu mereka buat, apa yang perlu mereka buat dengan ajaran Allah, perlu ke mereka dengar. Dia ni macam, mereka ni macam memperlekehkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala lah. Yang seterusnya ialah perkataan baru yang saya dapat. Saya rasa orang lain mungkin tahu, saya tak tahu. Tak apa, itu pembelajaran untuk saya. Di mana perkataan yang pertama, azamnahu, bermaksud kami tetapkan, ta'irahu, amal perbuatan, munukihi, pada lehernya tengkuk kan, yalqahu, yang dijumpai, mansyura, secara terbuka, kafa apa, cukuplah, hasiban, sebagai penghisap, ihtada, iaitu boleh kata orang yang buat baiklah, iaitu yang dapat hidayah Allah lah. Dhalla, sesat, tazuru, menanggung, ukhra, iaitu orang lain, mu'azzibin, mengazab, naba'atha, iaitu kami mengutuskan. Okey, daripada perkataan yang berkaitan dengan Allah ni, saya rasa tak banyak pun ayat saya ni, sebab kebanyakannya banyak pada subjektif lah. Mana yang saya dapat daripada kekuasaan Allah lah, iaitu ada perkataan ni, iaitu alzamnahu ta'irah, mana Allah berkuasa menetapkan segala amal perbuatan yang kita lakukan lah, daripada ayat yang pertama. Yang seterusnya perkataan yang kedua, iaitu wa nuhriju lahu, iaitu dan kami keluarkan baginya, iaitu yang kami, maksud kami tu ialah Allah lah, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang melakukan sesuatu lah daripada Allah, Allah nak bagi kepada umat dia. Seterusnya nama Nabi dan kaumnya, saya dapat perkataan sini satu je, Rasulan, iaitu Rasulan ni membawa maksud Nabi Muhammad SAW sendirilah, iaitu yang saya tahu kaum yang ada dalam ayat surah ni, iaitu
Nama gelaran orang soleh tak ada. Gelaran orang jahat pun tak ada. Nama syurga dan neraka pun tak ada. Nama musuh Allah dan orang Islam ni tak ada, sebab kataan untuk memfokuskan Bani Israel tu memang tak ada. Iaitu seterusnya pada azab Allah. Azab Allah ni di mana saya jumpa, saya ambil terus ayat lah, mana wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan, dan kami tidak mengazab sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Makna di sini saya meng-highlightkan lah mana perkataan mu'adzibin lah. Mu'adzibin tu kami tidak, iaitu maksud Allah tidak akan mengazabkan sebelum mengutus rasul lah. Iaitu yang seterusnya, iaitu suruhan Allah, mana ada perkataan ni, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, iaitu maksud dia barang siapa yang berbuat baik dengan hidayah Allah, maka sungguhnya dia berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Mana Allah suruh manusia ni berbuat baiklah, maksud daripada perkataan ni. Seterusnya ayat yang perkataan yang kedua untuk suruhan Allah, iaitu iqra kitabuka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap dirimu. Bacalah tu dia, iaitu ayat suruhan Allah tu. Bacalah kitabmu. Apa kitabmu tu? Al-Quran. Larangan, perkataan larangan Allah ni, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat, maka sungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya. Mana Allah menerangkan kat sini kepada umat Islam lah, supaya tak tersesat lah. Macam dalam cerita ni, Bani Israel ni dia dah memperlekikan apa yang Allah suruh, maka mereka ni tergolong dalam golongan orang yang sesat lah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya rasanya. InsyaAllah, sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum